Bersama kami di Wanita hari ini, topik yang cukup menarik pada hari ini untuk kita semua. Benarkah ubat punca sakit buah pinggang? Dan bersama kami di studio adalah Dr. Rashidi Saidin, pakar perunding buah pinggang Hospital Pakar Avicenna. Terima kasih doktor bersama kita pada hari ini. Terima kasih, Farin. Okey doktor, sakit buah pinggang ini sesuatu yang sangat dibimbangi, sesuatu yang digeruni. Jadi hari ini kita nak fokus kepada ubat-ubatan dan juga makanan tambahan. Jadi sejauh mana kebenaran ubat yang kita ambil ataupun suplemen ini merupakan antara faktor ataupun punca utama sakit buah pinggang, doktor? Okey, soalannya adalah apakah ubat-ubatan merosakkan buah pinggang? Betul. Okey. Sebelum doktor menjelaskan lebih lanjut, mari kita nak tahu apa tu tugas buah pinggang. Okey. Dalam badan kita ni, Farin, ada saluran darah, dan dalam saluran darah tu ada darah-darah yang mengalirkan darah ke satu badan. Dia ada provide nutrisi, vitamin, oksigen, dan bila sampai di hujung tisu-tisu badan, ada akan bahan kumuh masuk ke dalam saluran darah tu. Jadi bahan kumuh ni hendak ditapis. Penapisnya adalah buah pinggang. So buah pinggang kita berfungsi sebagai penapis untuk mencuci darah di dalam badan. So sekiranya dia rosak, itulah kerosakan buah pinggang. Makna setiap apa yang bahan kumuh tidak dapat ditapis oleh tubuh badan kita. Tetapi balik pada soalan kita tadi tentang benarkah ubat menjadi punca pada sakit buah pinggang ni? Ya, ramai orang tanya dan soalan yang favourite lah. Tapi ya dan tidak. Okey. Tidaknya doktor nak pergi kepada fakta. Punca utama buah pinggang rosak di Malaysia adalah pertama, kencing manis. Hampir 70% punca buah pinggang rosak di Malaysia adalah kerana kencing manis. Kedua adalah kerana darah tinggi. Jadi 90% punca buah pinggang rosak yang terpaksa menjalani rawatan hemodialisis adalah disebabkan oleh kencing manis dan darah tinggi. Itu yang majornya lah. Utama. Kaitannya macam mana, doktor? So kaitan antara kencing manis dan sakit buah pinggang. So kencing manis ni dia gula di dalam darah kita tinggi. So bila kandungan gula di dalam darah tinggi, dia merosakkan saluran darah. Dan saluran darah ni macam saya kata tadi, dia juga berada di dalam buah pinggang. So bila buah pinggang tu bertindak sebagai penapis, penapis tu lama-lama dia tersumbat disebabkan oleh kencing manis dan darah tinggi. So bila buah pinggang tu tersumbat, saluran darah dalam buah pinggang tersumbat, dia tidak boleh bertindak sebagai penapis yang efektif. Itulah punca utama buah pinggang rosak. Baik, mungkin antara rujukan dan bacaan kami yang lain juga ada di antara juga merujuk kepada lemah jantung ataupun sakit jantung. Benarkah, doktor? Menyebabkan buah pinggang rosak. Okey. Farin pernah dengar penyakit tiga serangkai? Mesti pernah dengar. Okay, tiga serangkai merujuk kepada penyakit kencing manis, darah tinggi dan satu lagi? Jantung, kolesterol. Okey, kurang tepat. So jantung tu tapi kolesterol dia. Okey. So, tiga serangkai ni adalah kalau bahasa Melayu kita panggil ibu penyakit. Daripada tiga serangkai inilah banyak penyakit-penyakit lain yang berlaku. Sebab kencing manis dan darah tinggi menyebabkan kerosakan di samping kolesterol, kerosakan pada saluran darah yang di dalam badan kita ni. So saluran darah yang ke buah pinggang menyebabkan buah pinggang rosak. Saluran darah ke jantung menyebabkan jantung jadi tersumbat. Dan saluran darah di otak akan menyebabkan seorang tu dapat penyakit yang saluran darah sempit ke otak, dipanggil stroke. So inilah punca-punca penyakit kronik yang menyebabkan seorang tu dapat serangan jantung, stroke dan sakit buah pinggang. Yang dikatakan tiga serangkai itu sebab dia selalunya jadi dalam package. Dia datang, kalau orang tu ada kencing manis, kita mesti selidik sama ada dia ada darah tinggi dan kolesterol. Biasanya ada sekali, sebab itu dipanggil sebagai tiga serangkai. So tiga serangkai inilah yang punca pada penyakit-penyakit kronik yang disebutkan tadilah. Maksudnya itulah punca datangnya penyakit-penyakit lain, tiga serangkai ini kan. Dan doktor, biasanya kalau kita dengar rawatan tentang sakit buah pinggang ini ialah rawatan dialisis. Jadi bila dah sampai tahap mana yang seseorang tu perlu menjalani dialisis, doktor? Sebelum
apa itu rawatan dialisis? Dialisis adalah rawatan mengambil alih tugas buah pinggang. Jadi pesakit yang ada masalah buah pinggang manakah yang kena rawatan dialisis? Peringkat kesihatan buah pinggang ni kita ada 5 peringkat. Pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima, dan dibahagikan berdasarkan kepada peratusan fungsi buah pinggang. Apabila seorang tu dah sampai peratusan buah pinggang dia kurang dari 15%, maka badan dia tidak boleh nak tampung lagi sebab filter tu dah tak berfungsi. Jadi kita kena ambil alih tugas buah pinggang tu dengan menggunakan kaedah dialisis. So sebenarnya dialisis ni adalah mengambil alih tugas buah pinggang. So jawapan ringkasnya adalah apabila sampai ke peringkat kelima atau dipanggil dalam bahasa Inggeris end stage renal disease. End stage. Peringkat yang akhir lah. So bila sampai peringkat akhir, buah pinggang tidak boleh fungsi lagi. So contohnya apabila bahan kumuh terkumpul, orang tu akan berasa loya, dia jadi confused, rasa mual, air tidak boleh dikeluarkan dengan baiknya, so kaki jadi bengkak, sesak nafas. Dan bila inilah kita buat rawatan dialisis. Baik, wartawan kami juga Tasha berkesempatan meninjau di pusat rawatan dialisis di Shah Alam. Apa kata kita kongsikan bersama dengan penonton? Saksikan. End-stage renal disease (ESRD) atau lebih dikenali sebagai kegagalan buah pinggang terjadi apabila buah pinggang seseorang dikatakan gagal berfungsi sepenuhnya. Ia juga merupakan tahap terakhir penyakit ginjal kronik yang boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat dengan lebih awal. Keadaan buah pinggang yang kronik berlaku apabila buah pinggang seseorang itu tidak lagi mampu berfungsi untuk menapis bahan buangan secara normal. Namun terdapat beberapa jenis rawatan seperti membuat dialisis dan pemindahan buah pinggang bagi membantu pesakit untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. Antaranya adalah rawatan hemodialisis dan peritoneal dialisis, di mana ianya mampu membantu pesakit buah pinggang untuk menapis darah. Bagaimanapun, pesakit haruslah menjalani sesi kaunseling bersama doktor terlebih dahulu bagi menentukan rawatan mana yang perlu dilakukan bergantung kepada kemampuan pesakit itu sendiri. Rawatan hemodialisis haruslah dilakukan di hospital ataupun di pusat dialisis bagi memudahkan proses pesakit untuk membersihkan darah dengan menggunakan mesin rawatan selama 4 jam bagi satu sesi. Namun begitu, pesakit perlulah datang menjalani rawatan selama 3 ke 4 hari seminggu. Manakala bagi rawatan peritoneal dialisis pula, pesakit perlu membersihkan darah dengan cara yang berbeza, iaitu dengan meletakkan tiub plastik di dalam badan. Seterusnya, menggunakan larutan dialisis dan mesin pemutar automatik. Bagi pesakit yang menggunakan rawatan ini, mereka boleh melakukan rawatan tersebut dengan sendiri di mana-mana sahaja, namun ianya haruslah dilakukan setiap hari. Bukan sahaja ianya lebih mudah untuk dilakukan, malah kos rawatannya juga adalah lebih murah berbanding rawatan lain. Justru bagaimanakah cara yang betul untuk mengelakkan berlakunya kegagalan buah pinggang? Dalam situasi kecemasan, sepertinya berlaku bencana alam, apakah cara yang terbaik bagi pesakit buah pinggang untuk terus melakukan rawatan? Merujuk pada perkongsian tadi tentang rawatan dialisis, ada di kalangan mereka yang dirawat ataupun harus melalui proses dialisis ni, mereka rasa macam murung, rasa mereka dah tak bersemangat lagi, kehidupan seolah-olah dah berakhir. Jadi apa pendapat doktor? Okey, Farin, itu adalah satu benda yang kebiasaan. Apabila seseorang tu mengalami kehilangan. So kalau contohnya kita kehilangan ahli keluarga, ini dia kehilangan fungsi buah pinggang. So kita terikat dengan rutin yang baru. Orang akan mengalami satu fasa. Salah satu fasa ni adalah kemurungan. Mula-mula dia akan alami mungkin denial state, kan? Lepas tu dah bila kita terima, kita rasa macam nak marah. Satu peringkat ramai di kalangan pesakit saya mengalami kemurungan. Tetapi benda ni tak lama. Setelah dah dia rasa mula sihat, dia akan kembali pulih. Okey. Jawab soalan Fani tadi,
Sebenarnya kerana dialisis lah seorang tu jadi sihat dan positif. Okay? Ada semangat balik. Ya. So, mana cuba tengok, dalam 20 tahun lepas, kita jarang dengar pasal pusat-pusat dialisis. Betul tak? Betul. So, sekarang ni dah berleluasa kan. Adakah penyakit buah pinggang tak ada dulu? Ada. Pasti ada. Ada. So, tapi macam mana kita tak dengar rawatan dialisis? Sebab masa dulu, kemudahan tu tidak mencukupi. Ya. Jadi kita pun mungkin pada masa tu orang rawat sebagai macam kalau dulu penyakit-penyakit tradisional sebagainya. So sekarang ni dengan adanya hemodialisis, pesakit dapat menjalani kehidupan yang biasa. Di pesakit-pesakit saya yang kalau di pusat-pusat dialisis, mereka ni adalah orang yang bekerja. Kita ada lecturer saya di Shah Alam, lecturer UiTM yang datang buat dialisis, lepas tu balik daripada mengajar dan balik rumah lepas tu mengemas rumah, memasak. So rawatan dialisis lah yang menyebabkan mereka boleh menjalani kehidupan yang biasa. Proses yang semurung rasa tu adalah sebahagian daripada proses awal lah mereka, sebab dia dapat masalah buah pinggang tu, penerimaan kalau orang tu seronok tu jadi tak betul lah pula kan. Betul lah. Yalah, dia ada fasa-fasa dia lah doktor. Tapi insyaAllah lepas tu banyakkannya orang begitu positif. Kalau tengok tadi gambar tu di pusat dialisis di Avicenna Shah Alam, orang-orang yang muda, tadi itu gambar seorang engineer yang masih bekerja. Bagi saya positif ni terutamanya kalau kita ada sistem sokongan yang kuat juga kan, keluarga, rakan-rakan. Okey, baik doktor, tentang situasi sekarang ni bencana, mungkin mereka yang mengalami penyakit buah pinggang ataupun sedang menjalani rawatan dialisis tapi disebabkan oleh cabaran banjir ni tak dapat nak keluar 2-3 hari, jadi macam mana untuk mereka nak hadapi ataupun tangani situasi ni? Banjir begitu apa yang berlaku baru ni lah. Shah Alam berada di kawasan Lembah Kelang dan baru-baru ni beberapa bahagian di Shah Alam pun terlibat. Dan 2-3 tahun yang lepas kita ada banjir besar di Kelantan, di Pantai Timur. Memang kita dah sediakan di peringkat Persatuan Perubatan Nefrologi, kita sediakan preparedness tata cara untuk menghadapi masalah banjir ni. Untuk pertama di pusat dialisis ni, pesakit datang seminggu 3 kali. Kita ada nurse yang sentiasa memantau, doktor yang memantau. So sekiranya pesakit-pesakit ni sentiasa dihubungi. So sekiranya berlaku banjir macam baru ni, kalau diorang tak dapat datang, kita akan call diorang, ambil tahu diorang kat mana, dan kita akan schedulekan rawatan tu pada hari seterusnya lah. Dan untuk pesakit-pesakit yang sekiranya mengalami banjir ni, dia kena buat persediaan sendirilah. So pertamanya persediaan dari segi untuk self survival, macam nak kena pergi berjalan lah. So, dia kena prepare makanan yang mencukupi. So at least basic makanan macam air, makan-makan tertentu, ubat-ubatan, sebab kebanyakan pesakit dialisis ni ada darah tinggi, ada kencing manis. So dia kena pastikan dia orang prepare ubat-ubatan. Itu persediaan dari segi untuk survival. Dan persediaan untuk dialisis ni kita kena berhubung dengan pusat dialisis masing-masing. So kita pun ada hubungan antara kita, di antara saya di swasta, dan ada hospital kerajaan, di hospital Tunku Abdul Rahimah. Kita saling berhubung dengan doktor-doktor pakar di situ. Sekiranya perlu bantuan, macam kita tak dapat datang pusat dialisis, kita akan kontak pusat-pusat dialisis lain untuk membantu. Berhubung rapat lah. Baik, antara soalan lazim lainnya tentang sakit buah pinggang ni, adakah sakit buah pinggang ni boleh dirawat, doktor? Ataupun mungkin ada sebarang cara lain? Untuk rawatan, ya memang boleh dirawat. Tapi yang lebih penting adalah untuk mencegah. Okey. Sebenarnya tadi awak tanya soalan pada doktor, adakah ubat merosakkan buah pinggang? Dan saya sengaja tak menjawab soalan tu secara terus. Saya bagi tahu punca utama adalah kerana kencing manis darah tinggi. Sebab secara faktanya memang kencing manis dan darah tinggilah punca buah pinggang rosak. Ubat ya, dan ubat-ubat yang itu biasanya adalah ubat-ubat tahan sakit. Ubat-ubat tahan sakit. Saya nak tekankan di sini, sekiranya kita mengalami satu masalah penyakit, kita kena dapat rawatan yang khusus untuk penyakit itu. Contohnya kalau kita ada migrain, kita kena dapat rawatan untuk
migrain. Bagaimana untuk mencegah migrain? Kalau ada rawatan sakit belakang, tulang belakang misalnya low back pain, kita kena dapatkan rawatan untuk tulang belakang tu. Boleh makan ubat saja. Kalau makan ubat itu yang merosakkan. Okey. Doktor, tadi kita pun ada sebut antara rawatan untuk penyakit buah pinggang ni ialah dialisis kan. Selain daripada itu ada rawatan lain tak untuk nak sembuhkan? Kami juga pernah mendengar tentang implan dan juga pemindahan buah pinggang dan sebagainya. Yang terbaik adalah transplant ataupun pemindahan buah pinggang. Kita ada program itu di Malaysia. Walau bagaimanapun terdapat kekangan lah sebab untuk mendapatkan buah pinggang tu. Kita ada 2 cara pemindahan buah pinggang. Pertama melalui donor daripada life related donor daripada ahli keluarga. Satu lagi daripada orang yang meninggal. Orang yang meninggal tu kita macam di luar kawalan kita lah. So yang lebih afdal adalah daripada ahli keluarga sendiri. Okey. Baik doktor, kerana kami juga ingin berkongsikan tentang kisah bekas pesakit pembedahan buah pinggang yang telah menjalani proses transplant buah pinggang. Kita saksikan. Penyakit buah pinggang kronik atau mengalami kegagalan buah pinggang merupakan salah satu penyakit yang sering didiagnosis dalam kalangan wanita. Kebiasaannya, punca kepada berlakunya masalah kesihatan ini adalah kerana faktor genetik dan masalah saluran urin. Selain itu, aspek gaya hidup juga memainkan peranan yang sangat penting. Selain menjalani rawatan dialisis, pesakit juga boleh membuat pemindahan buah pinggang bagi meneruskan kelangsungan hidup seperti biasa. Seperti yang dialami sendiri oleh wanita berusia 39 tahun ini, Marina Mokhtar, yang kini telah melakukan pemindahan buah pinggang pada tahun 2020. Di antara simptom awal yang dialami dahulu ialah seperti hilang selera makan dan kerap berasa demam. Saya diagnos sebagai pesakit buah pinggang masa tahun 2009. Masa tu berumur 20 tahun. Dulu saya seorang yang agak berisi. Jadinya kita macam makan tak kisahlah, apa je semua kita makan. Lepas tu satu masa tu saya kerap demam, selalu muntah, hilang selera makan, agak macam bengkak dekat bahagian tubuh, kaki. Lepas dah saya demam, saya pergi ke klinik untuk cek. Masa dekat ward, doktor bagi tahu yang buah pinggang saya dah rosak, dah tahap 5 masa tu. So saya memerlukan dialisis lah untuk meneruskan kehidupan. Bersikap positif terhadap musibah yang menimpa dirinya, Marina bersyukur dikurniakan seorang suami serta keluarga yang sering membantu dan memberi sokongan buat dirinya dari segi fizikal dan juga mental. Semangat tu datang daripada orang yang pertama, suami saya lah. Keluarga saya, keluarga belah suami, diorang memang bagi support untuk saya. Terus macam walaupun sakit, kita kena teruskan hidup. Sebab sakit tak pernah jatuhkan kita pun kan. Kita yang kena positif untuk sampai ke tahap ni, kena kuat lah. 11 tahun menanti peluang untuk membuat pemindahan buah pinggang, bagi Marina, tidak semua individu mempunyai peluang yang sama seperti dirinya. Dia berasa lega apabila kini tidak lagi perlu mengharapkan kepada rawatan untuk meneruskan kehidupan sehariannya. Daripada hari pertama dapat tahu saya sakit, cucuk, operation, kalau masuk hospital, itu benda biasa. Kiranya tebuk sini sana tu dah biasa lah kalau sebagai pesakit ni kan. Tapi bila kita dah dapatkan peluang kedua ni, yang berbezanya, kita dah tak payah pergi untuk buat dialisis. Kita dah tinggalkan lah sementara dunia dengan mesin tu. Kita boleh minum sesuka hati, tak payah lagi nak ada sukatan. Kita boleh pergi travel tanpa fikir nak dialisis. Selalu kita boleh pergi jalan 1 hari 2 hari, kita dah kena fikir nak pergi dialisis. Redha dan menerima musibah yang menimpa dirinya dengan hati yang terbuka apabila disahkan menghidap penyakit buah pinggang, Marina berharap agar pesakit lain juga tidak berputus asa dalam usaha untuk terus berjuang melawan penyakit ini. Semoga semangatnya yang tidak berputus asa dapat memberi inspirasi buat kita semua.
Dan kami doakan semoga Puan Marina sentiasa bersemangat dan terus sihat insya-Allah. Amin. Okey, baik doktor, kalau kita tengok perkongsian Marina sebentar tadi dikongsikan didiagnos pada usia 20 tahun dan keadaan ketika itu agak berisi kan. Jadi kita nak tahulah macam mana untuk kita nak mula jaga buah pinggang kita, jaga kesihatan kita seawal usia ini supaya tidak mengalami penyakit buah pinggang, doktor. Okay, doktor tengok Marina bersemangat. Bagus Marina. Doktor rasa sakit-sakit saya pun ramai yang macam ni, begitu bersemangat untuk teruskan kehidupan walaupun apa yang dah dilalui. Okey, soalan dia macam mana kita nak mencegah daripada dapat penyakit buah pinggang. Sebab tu saya tadi secara sengaja tidak menjawab soalan secara terus. Doktor nak highlightkan secara faktanya punca utama adalah kerana kencing manis dan darah tinggi. Utama 91% adalah disebabkan kencing manis dan darah tinggi. Jadi kalau kita betul-betul nak elakkan sakit buah pinggang, kita kena elakkan daripada ada kencing manis dan darah tinggi. Kita kena elakkan daripada darah tinggi. So siapa macam mana kita nak tahu ada kencing manis atau tidak? Pertama, faktor keluarga. So kalau kita daripada keluarga yang ada penyakit kencing manis, kita kena pastikan kita jangan dapat kencing manis. So gaya hidup sihat, pemakanan sihat, maintain badan, jangan jadi gemuk. Dan sekiranya kita ada kencing manis dan darah tinggi, kena kawal penyakit ni daripada peringkat awal. Jangan tunggu dah buah pinggang dah rosak dah barulah kita nak kawal. Macam tu agak susah sikitlah. So penjagaan kencing manis dan darah tinggi lah yang akan menyelesaikan banyak faktor daripada buah pinggang tu rosak. Okay, dalam masa yang sama, sekiranya anda ada penyakit-penyakit tertentu, dapatkan rawatan secara khusus. Macam saya kata tadi, kalau misalnya kita tak rawat penyakit tu, kita hanya makan ubat sampingan contohnya untuk nak bagi hilang sakit badan dan sebagainya, ini yang boleh mendatangkan mudarat. Okay? Di samping itulah, kalau dekat kita di Malaysia ni ramai orang yang suka ambil makanan tambahan suplemen. So hati-hati, awas. Kita memang nak sihat, tapi janganlah apa yang kita nak buat tu memudaratkan kita. Dan saya kira juga pemeriksaan kesihatan berjadual juga antara cadangan terbaik kepada penonton-penonton kita di luar sana. Sebab sekiranya kita nak tunggu dapat simptom tu dah agak terlewat. Betul. So lebih baiklah kita periksa dengan awal supaya kita dapat kesan peringkat awal kesihatan buah pinggang. Baik, ringkas dan padat tapi penuh pengisian. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Rashidi Saidin, pakar perunding buah pinggang Hospital Pakar Avicenna kerana bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih doktor. Dan kepada anda, kita harapkan anda mendapat manfaat daripada perbincangan kita dan banyak lagi yang ingin kami kongsikan kepada anda. Kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini di WHI.